Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat malam semua. Salam mesra daripada saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam ni saya nak sampai sedikit cerita berkenaan dengan gearbox Proton yang dah keluar terbaru, version terbaru. Sebelum ni keluar model CVT. Sekarang ni pula dah keluar pula model terbaru daripada Proton menggunakan gearbox DCT, Dual Clutch Transmission. Antara gearbox yang bersih terbaru yang berada di atas jalan raya kita ni. Jadi siapa yang tengah live dengan saya ni berpeluang nak tengok macam mana dalam gearbox, sebuah gearbox DCT Dual Clutch Transmission. Dulu kita belajar gearbox komersial, lepas tu kita belajar gearbox CVT, dan yang terbaru adalah gearbox DCT. Gearbox DCT ni memang banyak kat pasaran dekat dunia ni dah keluar. Cuma kita, produk tempatan kita yang telah digunakan pakai oleh Proton yang dikeluarkan untuk model-model X70 dan model X50, X50. X50, X70 antara model terbaru yang dikeluarkan oleh Proton yang menggunakan sistem DCT. Jadi siapa yang tengah live ni berpeluang tengok dalam perut, orang kata isi perut gearbox DCT macam mana keadaan. Jadi minta tolong tekan button share. Assalamualaikum semua. Kita layan malam ni sebab anda berpeluang untuk dapat lihat bagaimana dalaman gearbox sebuah gearbox DCT Dual Clutch Transmission. Ni antara gearbox teknologi terbaru yang memantapkan lagi pertukaran gear, sedapkan lagi dia punya respon dia, dan lagi respon dia lagi cepat berbanding yang model-model yang menggunakan CVT. CVT dia agak manja sikit. Nak nyentap tu agak slow sikit lah. Tapi kalau DCT memang sedap. Tapi apakah yang terjadi pada gearbox ni? Jom kita share bersama-sama. Minta tolong tekan button share ke grup-grup. Cuma apa kata kita boleh berkongsi pengalaman kita. Bagaimana kita nak tahu dalaman gearbox DCT. Ramai orang tahu DCT, Dual Clutch Transmission. Tapi macam mana dalaman gearbox DCT ni? Tak ramai yang tahu, ataupun senang ceritalah, banyak info-info yang tak dapat lagi. Bila kita Google dalam search ataupun kita check dalam Google pun tak banyak info-info yang berkenaan dengan DCT Transmission ni. Jadi malam ni saya bongkarkan dalam gearbox DCT ni. Jadi siapa yang tengah live ni minta tolong share. Sebab senang kita sekali jalan. Jadi kawan-kawan kita yang luar sana yang nak tahu apakah maksud apakah yang dikatakan DCT ni. Sebenarnya DCT ni menggunakan dua. Dia pakai dua clutch plate untuk dua input shaft. Dia pakai dua output shaft. Dia pakai satu differential gear. Itulah yang asas yang kita nak tahu berkenaan dengan DCT transmission. DCT transmission ada dua, satu yang menggunakan wet clutch, satu yang menggunakan dry clutch. Tapi yang model Proton ni menggunakan wet clutch. Dia pakai wet clutch. Kalau katakan yang model yang ada separuh model dia menggunakan dry clutch. Jadi fungsi dia sama je, kombinasi. Gearbox ni yang digunakan secara elektronik untuk pertukaran gear. Dalaman gearbox adalah manual. Jadi kita layan malam ni. Sebab malam-malam ni lah baru sempat kita nak buat live. Jadi yang siapa tengah-tengah live ni minta tolong komen anda berada di mana, daerah mana, ataupun anda berada di negeri mana. Dan satu lagi, kalau anda ada pengusaha workshop, minta tolong iklankan workshop anda di ruang komen ini. Kita layan malam ni. Okey. Musim-musim PKP ni banyak kita punya urusan agak terganggu, tapi itu bukan penghalang untuk kita terus buat urusan perniagaan kita. Kita layan. Sekejap saya tak baca juga bagaimana komen ni. Lain okey ke? Okey, Abang Ayun daripada Alu Gajah, Abang Suhaimi, Yazid. Jap. Sebab dalam handphone ni tak nampak sangat anda punya komen. Saya buka dalam saya punya handphone satu lagi. Kita baca. Okey. Sekejap saya slowkan dia punya sound dulu. Okey, Assalamualaikum Abang Zul, Abang Ahmad, Abang Ayub Ismail, Abang Suhaimi, Abang Rider Selatan, Abang Samsul Muhammad, Abang Amirul, Abang Ahmad Sobri, Abang Ahmad Zulhilmi. Sihat bang semua bang? Jadi siapa yang tengah live ni adalah berpeluang anda bagaimana, terutama yang siapa member-member yang ada aktiviti ataupun workshop-workshop yang membuat gearbox yang overhaul, kerja-kerja overhaul gearbox, buat repair gearbox. Kat sinilah sedikit info yang boleh dimanfaatkan bersama berkenaan dengan gearbox DCT. Lepas ni kalau ada masalah DCT yang melibatkan kereta-kereta tempatan, insya-Allah kita boleh selesaikan masalah tu, insya-Allah. Sebab DCT ni kalau ikutkan pada sistem dia lagi mudah, lagi simple. Sebab dia combination antara gearbox manual
Jadi kalau katakan contoh macam CVT, dia menggunakan primary, secondary pulley. Yang macam contoh yang DCT ni dia masih lagi pakai konsep manual. Dia ada Cooper gear, dia ada synchronous gear, dia ada gigi gear yang dalam tu semua. Tapi kat sinilah yang kenapa jadi masalah pada yang gearbox DCT ni, kita rungkaikan dia. Sebab biasanya masalahnya pada bahagian clutch je, senang je. Buka gearbox, tukarkan dia punya clutch, buat calibration balik, pasang. Tapi kalau yang model macam ni, ada sedikit benda-benda yang kita kena ambil tahu sikit lah berkenaan gearbox. Kenapa gearbox ni rosak? Punca gearbox ni diturunkan adalah disebabkan keretanya telah dimasuki air. Customer bawa kereta dan tak perasan depan tu ada agak tinggi, air naik atas jalan. Dia redah juga, sampailah satu masa kereta dia tak boleh bergerak disebabkan air yang agak tinggi dan dah tak boleh bergerak. Jadi automatik gear jadi free. Terpaksa tolak, benda itulah yang menyebabkan kereta dia ada masalah pada transmisi. Mileage baru lagi. Memang mileage dia terlampau rendah dan kereta ni belum sampai lagi usianya setahun. Dan kereta ni tak sampai lagi, mileage dia tak sampai lagi 10,000 km. Tapi gearbox dah problem. Kat sinilah yang kita boleh kongsikan kepada semua. Apakah punca ataupun lepas ni boleh tahulah supaya kita dapat satu iktibar ataupun kita dapat satu info yang mengatakan kereta ni tidak boleh redah banjir ataupun tak boleh redah air yang agak tinggi sebab dia boleh menyebabkan gearbox ataupun sistem dalaman gearbox kita akan jadi masalah. Nampak macam kereta SUV, nampak kereta ni macam kereta 4 wheel, tapi dia ada kelemahan sendiri yang kita perlu ambil tahu supaya kita tak adalah orang kata tersilap langkah yang menyebabkan kos belanja yang agak tinggi. Untuk maklumat semua, gearbox ni harga dia dekat pasaran, harga dia boleh mencecah 30,000. Saya ulang balik harga pasaran gearbox ni kalau baru harga dia boleh mencecah 30,000. Kat sinilah yang kita nak sampaikan kepada kita dan kepada pengguna sekali supaya berhati-hati dalam penggunaan kereta-kereta yang terkini sebab ada isu-isu yang kita boleh yang menyebabkan kita akan cepat rosak ataupun ada benda-benda yang kita perlu sampaikan kepada anda supaya anda tidak melakukan kesilapan. Jadi kat sinilah yang kita boleh share kepada anda, insya-Allah. Suara okey ke? Okey. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Okey. Banyak. Masuk. Suara okey. Okey, suara cuma okey. Okey, abang semua okey. Siapa yang tengah live bersama saya ni, kalau boleh ringankan jari jemari anda untuk tap anda berada di mana, lokasi di mana, daerah mana, negeri mana. Kalau anda pengusaha workshop, minta tolonglah anda boleh iklankan workshop anda di ruang komen ni. Mana tahu kawan-kawan kita yang di luar sana nak perlukan khidmatan anda, serta langsung ia boleh membantu untuk anda dapat customer, untuk anda boleh attend customer, insya-Allah. Abang Mai, okey, hadir dari DW Auto Service Perlis. Alhamdulillah. Abang Zulkarnain Idris, okey, Abang Badrul kita daripada Setiawan. Okey, jom view DCT. Okey, right. Abang Amirul. Okey, jom. Okey. Kes banjir lah ni. Ya, betul. Ini masalah pada kes banjir pada kenderaan customer pun adalah customer ni adalah customer wanita yang dia tak tahu cara ataupun dia tak tahu main orang kata tak ada info benda ni, jadi dia redah je banjir. Jadi kat sinilah yang menyebabkan kereta dia terpaksa dirombak balik gearbox, diservis balik gearbox dia. Kat sinilah masalah pada yang kata tak tahu ataupun tak sampai info yang tepat. Suara okey Abang Syam. Terima kasih Abang Syam. Tu dia RM 30,000. Betul bang. Gearbox ni baru harga dia hampir 30,000. Kalau tak percaya pergi ke mana-mana, minta tanya harga berapa sebiji gearbox. Harga 30,000. Bayangkanlah apa perasaan kita kalau kereta yang baru kita beli dengan harga yang ratusan ribu ataupun harga yang boleh mencecah 100,000, tapi bila gearbox kita rosak, kita terpaksa keluarkan hampir 30,000. Walaupun kereta kita ni orang kata baru lagi, kereta baru tak sampai setahun, mileage pun tak sampai 10,000, tapi disebabkan masalah ni, kesilapan mungkin pada diri sendiri, tak tahu apa yang perlu dibuat ataupun tak tahu macam mana cara pemanduan. Inilah yang menyebabkan kita terpaksa keluarkan kos tinggi. Kat sini saya cakap kalau katakan isu-isu disebabkan malapetaka ataupun isu-isu disebabkan banjir, kita tak dapat boleh cover warranty. Itu agak bahaya sikit kepada kita semua, terutama kalau musim-musim banjir, musim-musim hujan. Hati-hati sebab kereta kadang-kadang kita tak tahu yang kereta kita ni ada serta-serta parts yang tidak boleh di cover warranty disebabkan malapetaka ataupun disebabkan faktor alam sekitar. Kita tak boleh claim warranty. Jadi kat sinilah kita kena sampaikan kepada semua supaya jangan ada masalah yang berkaitan yang terpaksa kita keluarkan kos sendiri untuk baiki. Sebab gearbox ni bukannya murah
Memang kalau katakan 30,000, siapa yang sanggup kena keluarkan duit 30,000 bang oi? 30,000 bukannya sikit, terpaksa keluarkan duit untuk membaiki sebuah gearbox ni. Jadi kat sinilah, ataupun nak kena tukar sebuah gearbox ni. Kalau baiki mungkin kos dia agak rendah, tapi kalau katakan tukar sebiji gearbox boleh mencecah 30,000. Kat sinilah kalau cash money kena keluarkan 30,000. Kereta baru pakai tak sampai setahun dah terpaksa keluarkan 30,000 untuk baiki ataupun untuk tukar sebiji gearbox. Inilah agak-agak kata kita dalam keadaan kita terkesan dengan PKP. Last sekali gearbox kita problem pula, terpaksa keluarkan yang belanja yang tinggi. Kat sinilah rasa macam tekilan jugalah, ataupun rasa macam kami rasa macam rasa macam nak keluarkan 30,000 agak berat. Orang kata terutama pada musim-musim PKP ni. Okey Abang Sadiq. Assalamualaikum semua, alhamdulillah. Sandakan hadir, alhamdulillah. Abang Syazmi, sama-sama juga kita DSG juga ada mekatronik. Okey, betul. Okey, hadir Abang Muhammad Afi Buyen, suara dah okey, clear, alhamdulillah, suara okey. Terima kasih Abang Badrul daripada Setiawan Perak. Abang Rewan Nas Legacy Automotif Banting Selangor. Okey, dia pun ada satu panel yang boleh ada kepakaran untuk membaiki gearbox. Jadi siapa yang area-area Banting boleh jumpa ataupun boleh hubungi Abang Nas Legacy Automotif yang berada di workshop di Banting Selangor. Kalau ada masalah transmisi, ada masalah gearbox yang area-area belah-belah Banting, boleh jumpa dengan Abang Race One kita ni. Okey, Maulana Aleng daripada KL hadir, alhamdulillah. Abang Ahmad Zulhilmi, waalaikumsalam, line clear. Okey, belakang anda ni, kalau siapa yang baru masuk live ni, belakang anda adalah sebuah gearbox DCT Proton X50 yang ada masalah pada bahagian transmisi. Sebab DCT adalah transmisi yang terbaru selepas keluaran CVT transmission. Jadi sebelum ni kita pakai conventional ataupun auto biasa. Dia tukar kepada sistem CVT dan terbaru adalah teknologi terbaru yang menggunakan DCT transmission. Jadi peluang anda malam ni untuk menyaksikan bagaimanakah bentuk sebuah gearbox, sebuah dalaman gearbox yang dinamakan DCT, dual clutch transmission. Dia pakai dual clutch, dia pakai dua input shaft, dia pakai dua output shaft, dia pakai satu differential gear. Sebenarnya memang gearbox ni antara gearbox yang bagi saya lah memang best, memang mantap gearbox ni. Kalau dibandingkan dengan model-model CVT dia lembut, pertukaran gear lembut, sesuai untuk orang rumah kita ataupun kita yang perjalanan yang agak lembut. Tapi kalau kita nak agresif, kita nak respon yang paling cepat, kita nak kata kereta terasa betul-betul power, DCT adalah gearbox yang saya boleh suggestkan kepada anda semua. Memang mantap sebab dia punya sistem lebih kurang macam manual, tapi dia menggunakan electronic system atau mekatronik untuk menukarkan pertukaran gear kita. Jadi lagi cepat lagi pertukaran gear kalau berbandingkan dengan auto biasa ataupun manual transmission. Itulah kelebihan yang kita boleh rasai kalau kita menggunakan DCT transmission. Kita layan malam ni. Okey. Jadi, okey, siapa semua nak masuk? Masuk. Okey, sebelum saya alihkan kamera ni, saya alihkan handphone ni, kita tengok dulu, kita kawan-kawan kita panggil kawan-kawan kita semua, kita share dalam video ni ataupun kita share live ni untuk kita pastikan kawan-kawan kita di luar sana. Ada juga yang bukan daripada golongan ataupun daripada member yang kita yang bukan daripada datang daripada workshop yang kita sebagai pengguna, tapi kita pun nak tahu macam mana bentuk gearbox DCT ni. Jadi kita layan malam ni ya. Okey, semua dah masuk Salam bang, macam mana datang DSG Volkswagen ke dari Salam bang. Dia sama ke dengan Volkswagen ke? Ya, lebih kurang sama je. Kalau DSG ni dia lebih kurang sama je dengan Volkswagen punya gearbox. Tapi kalau Volkswagen ni dia punya mantap lagi terasa. Okey, beres. Mantul ke mentol? Memang mentol Abang Harry kita. Okey, beres. Okey, tak sama bro. Activa CVT, alamak. Activa CVT, tak apa. CVT pun layan juga. Tapi cara pemanduan antara DSG, DCT, CVT, auto ni memang ada perbezaan dari segi pemanduan. Sebab tu kita kena mahir dalam segi pemanduan. Kalau gearbox auto biasa, pemanduan dia tak sama dengan CVT. Jadi hati-hati sebab pemanduan setiap gearbox berbeza. Jadi kita kena, cara pemanduan tu kita memang kena tahulah macam mana. Sebab kalau DCT ni dia lebih mantap, lebih agresif berbanding dengan CVT. Jadi CVT janganlah kita bawa macam agresif sangat sebab dia boleh merosakkan komponen dalam terutama pada bahagian dia punya input shaft ataupun primary pulley dia. Secondary pulley akan cepat rosak
dan dia punya seat belt akan cepat haus kalau kita bawa dalam keadaan yang agresif. Jadi kalau siapa yang menggunakan CVT transmission ni, minta tolong jangan terlampau agresif sebab dalaman gearbox tu boleh cepat rosak kalau berbandingkan gearbox macam gearbox DCT ni lah. Okey. Siapa yang ingat? Okey, right. Mata kita sekarang ni ada 259 mata. Kita boleh start kita punya perkongsian berkenaan dengan dalaman sebuah gearbox DCT, dual clutch transmission. Jom kita layan. Okey. Jadi saya nak terangkan kepada anda sedikit. Ini sebagai perkongsian daripada saya, platform pakargearbox.com, yang kita boleh kongsi bersama-sama kepada member-member lain supaya kita ni adalah sedikit info. Nak kata bukanlah saya kata saya ni expert, tak, tapi kita boleh berkongsi ilmu ni kepada semua di luar sana, terutama yang workshop-workshop yang mana yang belum pernah buka lagi gearbox DCT ni ataupun dual clutch ni. Sekurang-kurangnya kalau ada masalah, kita boleh berkongsi pengalaman kita boleh berkongsi info kita bersama, insyaAllah. Jadi platform ni kita berkongsi ilmu, kita berkongsi info kepada workshop dan kepada semua pengguna-pengguna di atas jalan raya supaya masing-masing boleh tahulah, sebab kebanyakan kita ni pakai gearbox tapi kita tak tahu ataupun kita tak pernah tengok macam mana dalaman gearbox kita. Malam ni kita boleh tengok sedikit info, insyaAllah. Jadi siapa yang tengah live bersama saya, minta tolonglah tekanlah button share supaya kita, kawan-kawan kita di luar sana boleh dapat sedikit info ataupun benda-benda yang boleh sedikit manfaat untuk kita sama. Terima kasih yang bagi love, yang bagi heart, yang bagi like. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi gearbox ni isu dia ialah disebabkan kereta ni telah dimasuki air. Ini masalah ni pada kesilapan pada pengguna. Dia tak perasan kereta dia agak lalu kawasan yang banjir. Jadi dia redah je banjir ni sampailah satu masa gearbox dia dah dimasuki air. Jadi bila gearbox termasuk air, jadi kereta dia secara automatik tak dapat bergerak. Jadi surrender kereta dia. Jadi kat sinilah yang kami terpaksa rombak balik, kami servis balik, kami cuba reducekan kos customer ni, sebab kalau katakan ikutkan gearbox ni kena tukar baru, sebab kos untuk tukar baru agak tinggi, melibatkan pada RM30,000. Jadi kesian juga, sebab macam mana kita nak boleh bantu untuk mengurangkan kos pembelanjaan ataupun kos untuk perbaiki gearbox, untuk kos untuk repair gearbox ni ataupun kos untuk tukar gearbox. Jadi apa yang anda tengah saksikan sekarang ni, okey, yang inilah dalaman gearbox. Ni adalah dalaman dalam gearbox. Bila saya dah buka, rombakkan gearbox tu, inilah dalam isi perut dia. Sekejap kita layan dulu. Siapa yang dapat bagikan mata kat saya, bagi share tu, Alhamdulillah. Yang siapa bagi like tu, Alhamdulillah. Supaya kita dapat berkongsi ilmu ni kepada semua. Okey. Jadi anda tengok sekarang ni, dekat untuk gearbox DCT ataupun dual clutch transmission, dalaman gearbox, sistem dia sama juga macam manual. Apa yang anda tengok gearbox manual, kat sinilah dia punya sistem lebih kurang sama je. Manual sama je dengan DCT sebab dia masih menggunakan manual system. Tapi dia ada kelebihan dia sebab pertukaran gear diuruskan ataupun tekan sikit. Sebab pertukaran gear kita tak payah gunakan manual sebab dia dah ada gear actuator. Ni nama dia gear actuator. Saya fokus sikit. Ni dia. Ni dah benda ni duduk di luar. Ni dalam gearbox. Jadi saya rapatkan dia supaya anda boleh nampak. Ini adalah nama dia gear actuator. Gear actuator adalah berfungsi untuk menukarkan gear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab ni ada 7 speed, dia boleh tukarkan. Inilah sistem yang membantu untuk menukarkan gear daripada gear 1, gear reverse sampai ke gear 7. Atau yang 7 speed, 6 speed. Inilah nama dia gear actuator, yang boleh membantu untuk menukarkan gear. Tak payah nak pakai tangan tukar gear, dia sendiri yang boleh arrangekan untuk pertukaran gear. Inilah respon dia. Jadi kalau kita nampak apa masalah yang kita perbezaan antara gearbox manual. Kalau gearbox manual ataupun gearbox auto biasa, dia hanya menggunakan satu input shaft je. Ini namanya input shaft. Dia ada pakai satu input shaft. Tapi DCT dia menggunakan dua input shaft. Sini pakai, sini pun pakai. Dua-dua ni ada function. Yang satu ni untuk jalankan pada clutch nombor 1, yang ini pakai untuk clutch nombor 2. Jadi model ni atau DCT transmission ni dia pakai dua clutch. Kalau manual dia pakai satu clutch saja, sekeping clutch yang besar. Tapi kalau DCT dia menggunakan dua keping clutch ataupun dua set clutch. Maksudnya satu untuk jalankan untuk shaft nombor 1 dan satu lagi untuk jalankan shaft nombor 2. Jadi kat sinilah beza dia. Jadi clutch yang nombor 1
atau shaft nombor 1 ni fungsinya untuk menggerakkan atau mengawal kelajuan untuk gear 1, gear 3, gear 5 dan gear 7. Ini input shaft yang pertama atau clutch yang pertama. Dia fungsi dia untuk mengawal pertukaran gear 1, 3, 5 dan 7. Kalau untuk clutch nombor 2 atau input shaft nombor 2 ni input shaft nombor 1, ini input shaft nombor 2. Input shaft nombor 2 ni untuk mengawal gear reverse, gear 2, 4 dan 6. Sedikit perkongsian daripada saya. Jadi kat sinilah kalau kita tengok, kalau gearbox auto ataupun gearbox manual, dia ada pakai satu input shaft je, termasuk gearbox CVT. Gearbox CVT dia pakai satu je shaft ni. Jadi gearbox DCT dia menggunakan dua input shaft. Input shaft yang pertama dengan input shaft yang kedua. Beza Saya naikkan sikit. Bagi nampak jelas sikit lah. Bentar ya kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua. Okay, sekarang ni mata kita ada 364 mata. Siapa yang baru masuk live ni, anda dapat menyaksikan macam mana dalaman sebuah gearbox DCT. DCT adalah teknologi baru yang dikeluarkan di pasaran untuk bidang-bidang otomotif. Kita ada banyak jenis gearbox. Dulu kita pakai manual, lepas tu kita keluar pada auto biasa, lepas tu kita keluar kepada CVT, dan yang terbaru adalah latest teknologi yang kita masuk kat pasaran Malaysia menggunakan DCT transmission. Dia sambil sama juga macam DSG, tapi DSG dia pakai mekatronik. Yang ini DCT dia hanya menggunakan dua. Dia pakai gear actuator dan satu lagi dia pakai nama dia clutch actuator. Ini bezanya antara DSG dengan DCT. Jadi apa yang anda lihat sekarang ni, saya ulang balik, yang ini adalah input shaft. Kalau model DCT dia pakai dua input shaft. Satu input shaft untuk mengawal pertukaran gear 1, 3, 5 dan 7. Yang nombor 2 dia punya input shaft mengawal untuk gear reverse 2, 4 dan 6. Itu namanya ada dua input shaft. Dan gearbox DCT dia menggunakan dua output shaft. Ini dua output shaft. Jadi kalau output shaft ni lah yang mengawal pertukaran gear daripada gear 1 sampai gear 7, termasuk gear reverse. Okey. Ayan. Ini bahagian dia punya clutch. Yang clutch untuk DCT dia ada dua jenis. Satu menggunakan dry clutch, satu menggunakan wet clutch. Kalau model Proton X50 dia menggunakan wet clutch. Dia pakai wet clutch. Dalam ni ada dua clutch yang boleh mengawal untuk pertukaran gear 1 sampai gear 7, termasuk gear reverse. Inilah beza dia. Dalam ni saya belum buka lagi ni sebab dah ada kena pin, kena bukakan dia. Jadi inilah bahagian clutch yang mengawal untuk riliskan pressure, riliskan dia punya engagement. Ini housing dia. Dan untuk anda, pengetahuan anda, yang model untuk DCT transmission ni, untuk model Proton ni, dia menggunakan juga auto filter ataupun filter. Ni dia. Ini dia punya filter. Nampak baru lagi. Mileage tak sampai 10,000 bang oi. Okey, dia pakai dia punya filter dia. Sebab itulah model-model ni kena jaga-jaga. Sebab tu siapa yang pakai model-model yang terbaru, produk kereta tempatan, pastikan minyak diganti mengikut jadual penukaran. Sebab apa? Jangan sampai dia punya filter sumbat. Kalau filter sumbat, lagi menyebabkan anda terpaksa overhaul gearbox ni. Sebab sekarang tak terasa, mungkin 3-4 tahun ataupun 5 tahun akan datang, ada masalah pada filter tersumbat. Punca sebab apa filter tersumbat? Okey, saya beritahu kenapa filter ni tersumbat. Sebab anda tengok sekarang ni dia punya clutch boleh pakai wet clutch. Sebab bila wet clutch akan berlakunya slip clutch ataupun akan berlakunya habuk yang akan dikeluarkan oleh pada bahagian clutch ni. Jadi dia akan ditapis pada bahagian auto filter ni ataupun bahagian filter ni. Lama-kelamaan filter ni akan tersumbat. Punca disebabkan kita lambat untuk tukar minyak gearbox. Jadi siapa yang pakai gearbox yang version terbaru DCT ke, hati-hatilah sebab jangan tangguh ataupun jangan lupa dalam servis minyak gearbox anda. Pastikan minyak gearbox digunakan minyak yang original, dan pastikan satu, siapa owner workshop, siapa pengusaha workshop, masa nak tukar minyak gearbox DCT ni, pastikan minyak gearbox ikut sukatan yang tepat, jangan kurang. Kalau kurang minyak gearbox, dia akan menyebabkan kita punya clutch ni akan cepat terbakar. Jadi kat sinilah saya kena ingatkan kepada anda semua, terutama kalau member workshop semua. Kalau siapa yang nak servis gearbox yang model-model terbaru DCT ataupun yang gearbox version terbaru, tak termasuk gearbox yang model CVT, pastikan minyak, sukatan minyak paling penting. Jangan terkurang. Kalau terlebih tu tak apalah sangat, kita boleh buat balik dia punya leveling. Tapi kalau katakan minyak kita terkurang,
dia akan menyebabkan bahagian clutch ni akan cepat terbakar. Ni clutch ni. Jadi hati-hati kalau pada member workshop, kalau tukar minyak gearbox, pastikan sukatan yang betul, minyak digunakan dalam keadaan minyak yang betul-betul minyak dia. Jadi janganlah mengata pakai minyak yang sebarangan. Kena pakai minyak yang disyorkan oleh pengeluar kereta. Dia pun ada clutch bearing. Ini untuk dia punya bahagian clutch lah. Sebab kalau kereta manual kita pakai dia punya clutch kan. Ni dia punya clutch dia ni. Ni clutch bearing dia ni. Dia ada dua function. Satu untuk tekan bahagian shaft piston dia punya clutch nombor 1, dan dia boleh tekan nombor 2. Clutch nombor 1, nombor 2 dia pakai sekali ni. Jadi kat sinilah yang paling kena jaga sini. Sebab biasanya kalau kat sini lah yang saya tengok, kebanyakan yang ini tak dapat bertahan lama. Dia punya clutch bearing ni, pressure clutch bearing ni akan cepat pecah. Jadi hati-hati. Kat sini selalu ada masalah sebab model-model Honda City yang hybrid yang dah menggunakan DCT transmission, kebiasaan masalah berlaku adalah bahagian clutch ni, dia punya bearing ni pecah. Jadi sebab yang model ni dia pakai hydraulic pump, minyak akan masuk daripada sini dan pada sini. Yang kat sinilah yang datangnya daripada dia punya clutch actuator. Clutch actuator. Sound kacau ni dia. Kalau model DSG dia pakai mechatronic. Kalau model DCT dia pakai dua je. Dia pakai clutch actuator dengan gear actuator. Ini adalah clutch actuator. Clutch actuator ni dia ada hydraulic masuk pada bahagian dalam ni, dan dia akan pump. Dia akan pumpkan dia punya clutch bearing. Kat sini lubang pertama, lubang kedua. Dia akan masukkan clutch ni, masukkan hydraulic untuk tolak, riliskan pressure pada bahagian clutch plate. Itulah dinamakan DCT transmission. Jadi anda boleh lihat kat sini atas meja ni ialah leraian gearbox DCT. Ada kain tak? Okey. Jadi kita layan malam ni dalaman sebuah gearbox DCT. Ada persoalan, ada pertanyaan, boleh sampaikan kat ruang komen ni. Kita layan. Okey. Ada berapa mata kita memandang hari ni? Jadi siapa yang tengah live, baru masuk live ni adalah anda perkongsian daripada saya berkenaan gearbox DCT. Siapa yang baru masuk live ni, alhamdulillah hari ni anda berpeluang bagaimana melihat sebuah gearbox DCT Proton X50. Sebab kalau kita ikutkan sekarang punya teknologi memang bagus. Tapi cara pemanduan, cara kita maintain kita punya kenderaan tu yang paling penting. Jangan kita main redah je, jangan kita main nyak je kereta kita ni. Sebab kualiti sekarang pun kita pun tak pasti ada kualiti tu bagus ke tidak, kita tak tahu. Jadi kat sinilah saya nak sampai ataupun nak berkongsi kepada anda, siapa pengguna-pengguna kereta yang model-model tahun 2015 ke atas ni, jaga-jagalah. Dari segi anda punya knowledge kena lebih lagi mendalam. Kalau berbandingkan kereta-kereta yang sebelum-sebelum ni, yang 15 tahun ke atau 20 tahun yang lepas, dia punya sistem tak terlampau complicated, dia punya sistem tidak terlampau accurate. Tapi yang model-model sekarang memang betul-betul sistem dia betul-betul nak kena accuracy yang betul, tempat yang jaga kena jaga betul-betul, servis ikut time, jangan kita terlepas pandang. Yang penting kita lebih memahami ataupun lebih tahu knowledge ataupun kita lebih banyak kena cari info-info berkenaan dengan penjagaan. Kalau saya cerita pasal gearbox, kat sinilah kita kena tahu lagi lebih mendalam berkenaan dengan gearbox ataupun penjagaan transmisi kita. Jangan main kita redah je. Kita minyak hitam, minyak enjin kita jaga, tapi minyak auto kita buat tak tahu je. Adakah filter tu perlu diganti mengikut jadual? Ya, kalau kereta-kereta yang perlu ganti, wajib diganti. Dan jangan biarkan minyak gearbox kita dah terlampau lama. Kalau boleh, terutama kereta-kereta yang dah melepasi 100,000 km, pastikanlah filter minyak diganti. Awal pun tak apa, tak ada masalah, tak rugi pun. Sebab kereta kita dah lepas 100,000 tu, kebiasaan dah berlakunya wear and tear, kerosakan dalaman pada bahagian dalam gearbox. Tapi janganlah biarkan benda minyak tu kita lewatkan pertukaran dia. Awal tak apa, ataupun
Contoh macam gearbox biasa ni, saya recommend 20,000 tu tukarlah. 20,000 plus minus pun setahun je kita boleh spendkan untuk keluarkan servis untuk gearbox. Sebab minyak enjin kita biasa 6 bulan sekali. Tapi minyak gearbox ataupun minyak auto ataupun minyak CVT ataupun minyak DCT ni, kalau boleh tukarlah setahun sekali. Kacau sound ni? Okey, right. Itulah sedikit perkongsian daripada saya kepada anda semua. Jadi ada persoalan? Kejap, saya layan jap. Okey. Okey, dia punya clutch pump pakai DCT, oil DCT ke bos? Okey, untuk model ada yang macam Honda, dia pakaikan minyak brake je. Dia pakai minyak brake. Sebab saya hari tu saya servis, saya tengok dia punya spek dia menggunakan minyak brake saja. Spek minyak ni kandungan bos berapa bos? Okey, kat sini lah kena pakai minyak yang original. Kalau katakan yang model-model X50 apa tu, yang ini kalau ikutkan saya punya tengok DCT punya gearbox boleh pakai. Macam contoh saya boleh recommend, macam contoh kalau katakan yang minyak yang saya boleh yakinkan anda, selain daripada minyak original, anda boleh menggunakan minyak keluaran produk Manol. Okey, saya promote sikit, bukan nak promote lah. Maksudnya saya nak, yang saya sebelum ni saya pakailah. Yang saya yakin minyak DCT yang anda boleh pakai untuk kereta anda, seperti minyak selain daripada minyak original, anda boleh menggunakan minyak produk keluaran Manol. Sebab saya dah cek minyak Manol, dia punya spek memang sesuai untuk digunakan untuk gearbox DCT ni. Manol okey. Lepas ni abang Manol belanja makanan sebab saya promote. Bukan promote, maksudnya betul. Minyak DCT yang boleh digunakan pakai ialah minyak keluaran Manol. Okey. Ya betul. S70 pun lebih kurang macam ni juga. Sebab S70 yang first model dia menggunakan gearbox auto biasa. Yang second model dia dah keluarkan DCT transmission. Okey, gearbox CVT ni, DCT ni dikeluarkan oleh negara China. Sebab gearbox ni belakang ada chop, memang made in China gearbox ni. Bukan maksudnya made in China tak bagus. Made in China sekarang ni kualiti dia bagus, tapi cara kita, pemanduan kita ni lah yang kena kita lebih arif sikit. Sebab ini masalah ni bukan masalah pada pengeluar. Ini masalah pada kesilapan pada sendiri punya pemanduan. Pemanduan itu yang menyebabkan kita tersilap langkah, ataupun masalah ni bukan datang daripada pengeluar, ini adalah masalah datang daripada kesilapan diri sendiri. Okey, Abang Yazid, abang kata ada, Assalamualaikum, kereta saya CVT lampu nyala bos. Kenapa tu Okey, kalau gearbox CVT ada keluar warning ataupun lampu durian, biasanya kena check ke workshop untuk check apa masalah dia. Kalau dia naik secondary pulley, pressure too low, maksudnya pada bahagian dalam gearbox. Tapi biasanya masalah kena check juga. Kadang-kadang lampu CVT naik, tapi masalah dia didetect pada lampu brake. Boleh jadi juga benda tu sebab dia ada dia memang ada bahagian orang kata lagi accurate. Kalau sedikit masalah pada sistem, dia akan keluarkan lampu durian tu. Orang kata lampu CVT dia akan keluar. Kadang-kadang benda tu bukannya major problem, just minor je. Kadang mentol brake terbakar pun dia akan lampu CVT tu akan menyala. Okey, Abang Robert Ken Francis, selamat malam tuan. Terbaik tuan untuk info pasal gearbox automatik. Saya dari Miri Sarawak. Okey, terima kasih Abang Robert. Okey, Ahmad Zawawi, clutch and pump pakai minyak oil. Okey, tadi dah jawab. Lepas tu Pere SM Classic is watching. Please abang Pere kita 6 speed lawan dengan 7 speed, mana bagus? Kalau saya suka lagi 7 speed. Sebab 7 speed ni gear dia lagi sedap. Untuk yang kalau kita pemanduan jauh, lagi bagus lagi 7 speed. Dia punya respon pun lebih kurang sama juga. Bagi saya lagi sedap lagi 7 speed. Okey, right, lagi. Okey, untuk DCT punya transmission ni lebih kurang plus minus dia tak banyak pakai. DCT transmission minyak gearbox tak banyak pakai. Average lebih kurang dalam 3 liter je minyak gearbox dia, tak banyak pakai. Kalau berbandingkan, kalau katakan model macam contoh macam gearbox CVT, kalau ikut pada model lah yang mana menggunakan torque converter, dia pakai lebih kurang dalam 6 liter. Kalau yang pakai model yang tak menggunakan torque converter atau dia pakai damper clutch, dia hanya menggunakan plus minus lebih kurang dalam 4 liter lebih ke 5 liter je. Okey, kalau lebih macam kalau dry clutch macam mana pula? Okey, kalau dry clutch ni, kalau saya dry clutch ni lebih yang kata safety sikit kalau berbandingkan kalau model untuk wet clutch. Sebab dry clutch ni dia tidak dia punya habuk pada bahagian clutch, material clutch tu dia tidak campur pada bahagian dalam gearbox. Kalau wet clutch, minyak gearbox dia punya habuk dia boleh bercampur dalam minyak gearbox. Itu yang sedikit bahaya, dia akan sumbatkan dia punya filter. Sebab tu kalau saya lebih prefer kalau pakai dry clutch.
Dry class ni lagi mantap. Orang kata dia cuma kita kena jaga sikit lah. Jangan masuk air ataupun masuk habuk yang terlampau banyak. Itulah kalau katakan risau pada dry class. Tapi dry class lagi bagus. Ataupun saya kata lebih prefer lagi dry class kalau berbanding dengan wet class. Sebab wet class kena jaga minyak. Skedul pertukaran minyak paling penting. Itulah yang kita perlu jaga. Kalau bandingkan sebab dua di City dia ada dua. Satu wet class, satu dry class. Okey, Malaysia kualiti kurang. Nama pun kereta Malaysia kualiti kurang. Tak. Bagi saya bukan masalah keluaran Malaysia ke keluaran mana-mana ke, sama je. Sebab kalau contohlah, kalau saya cakap ni, kalau katakan kita cakap masalah ni gearbox ni keluaran tempatan kita problem. Ingat, gearbox ni pun juga dikeluarkan untuk kereta-kereta selain daripada kereta-kereta Proton. Macam Honda pun menggunakan sistem ataupun menggunakan gearbox yang sama je. Sama juga isu dia. Yang penting cara kita menjaga ataupun cara kita servis kerendahan kita ikut jadual. Itu yang saya banyak tekankan kepada anda. Bukan nak cakap pada kualiti. Kualiti nombor 2. Yang penting yang pertama cara kita menyelenggara kereta kita ni. Okey, hello. Assalamualaikum. Okey, right. Beres. Okey, Abang Rezwan kita alhamdulillah. Tadi baru siap untuk overhaul gearbox K20 gearbox, alhamdulillah. Thank you, bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga berjaya dalam perniagaan kita insya-Allah sama semua. Okey, abang Muhammad Muzaini. Dia bertanya, macam mana nak tahu auto ATF Toyota original atau clone? Sebab kat sinilah yang susah sikit kita nak comparekan antara kalau katakan bahagian luaran kita tengok tin. Nak tahu kan original ke yang clone ke agak susah. Sebab apa? Kilang boleh keluarkan 100% sama bentuk dia, sama design dia. Sebab yang tu yang agak sukar kita nak dapat tahu antara minyak original ataupun minyak clone. Kat sinilah yang ada kepakaran kepada workshop je yang boleh tentukan adakah minyak yang dalam kandungan minyak yang kita beli tu original ke atau clone. Kat sinilah kebiasaannya workshop yang lebih arif tentu. Jadi kalau katakan kita sebagai pengguna susah nak dapatkan perbezaan antara minyak original dengan minyak clone. Jadi kalau boleh, kalau siapa-siapa nak beli minyak ni kena dapat khidmat nasihat daripada workshop lagi bagus. Sebab takut kita terbeli minyak clone, kita tak boleh cakap apa, kita dah beli, kita masukkan, takut itu minyak yang bukan minyak yang asli, minyak clone. Takut kita pakai je dalam tempoh masa 2-3 bulan, gearbox kita akan mula bermasalah. Sebab apa? Minyak clone dia tak ada satu aditif yang boleh mengawal suhu. Dia tidak ada aditif yang boleh mengawal geseran. Kat sinilah bahayanya kalau kita menggunakan minyak clone atau minyak tiruan. Itu bahaya sebab apa? Minyak-minyak clone ni dia tak ada aditif yang boleh mengawal haba, mengawal geseran. Bahaya ni. Sebab paling penting pastikan dapat hikmat daripada workshop-workshop yang ada kemahiran untuk membezakan antara minyak clone dengan minyak original. Okey, Abang Zamri tanya, workshop boleh saya tahu kedainya di mana? Okey, saya punya workshop berada di Seksyen 7 Shah Alam. Jadi kepada anda semua yang berada di luar kawasan Shah Alam ataupun jauh daripada saya punya workshop, anda boleh WhatsApp saya ataupun anda boleh PM saya untuk dapatkan workshop-workshop yang berhampiran dengan kediaman anda. Contoh, kalau anda kat Johor, kami akan bagi contact number yang berdekatan dengan tempat anda, workshop yang ada kemahiran dalam membaiki gearbox. Sama juga kami ada rangkaian kami dekat area Johor, Semenanjung Malaysia, kami ada wakil-wakil kami termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi kami ada banyak rangkaian workshop-workshop yang ada kemahiran untuk membaiki gearbox. Jadi kepada anda semua tak perlu risau kalau anda duduk jauh, contoh belah Perlis, kami punya cawangan ataupun kami punya tim yang ada workshop dekat belah-belah Perlis ataupun belah Kedah, belah Penang. Jadi anda tak perlulah risau untuk datang ke Shah Alam untuk cek gearbox anda sebab kami dah ada rangkaian workshop yang ada kemahiran dalam membaiki gearbox. Cuma anda tanya ataupun anda tinggalkan komen ataupun anda PM kami untuk dapatkan warna workshop yang berdekatan untuk anda boleh pergi untuk cek macam mana kondisi gearbox anda ataupun anda nak minta khidmat nasihat, kami boleh bagikan contact number kepada workshop-workshop yang berdekatan. Satu Malaysia kami dah ada developkan workshop-workshop yang ada kepakaran berkenaan dengan gearbox. Jadi kat sinilah kami boleh kongsikan kepada anda untuk mudah anda pergi ke lokasi yang kami bagi nanti insya-Allah. Okey, kat sini Abang Mio Ahmad ada bertanya,
Selalu kita dengar tukar minyak gearbox ikut jadual. Jadual di sini yang bagus adakah ikut mileage atau ikut tempoh. Contoh sekarang ni PKP, kereta banyak duduk dalam daripada bergerak. Kadang-kadang sampai 3-4 bulan tak bergerak. Apakah nasihat? Okey, untuk saya punya nasihat, kat sinilah yang kita kena sampaikan sikit kepada anda. Adakah anda masih nak mengikut mileage ataupun bulan? Kalau saya recommend kepada anda, contoh, kalau katakan kita minyak gearbox kita 20,000 kilometer perlu ditukar ataupun perlu diganti. Tapi masalahnya PKP, kereta kita pun tak bergerak. Jadi adakah kita kena ikut dekat mileage dia ataupun kita kena ikut pada bulan yang sepatutnya? Kalau saya punya recommend, contoh PKP ni kebanyakan kereta tak bergerak. Tapi jangan ingat minyak gearbox anda tak rosak ataupun tidak terkesan. Sebab apa? Bila kita biarkan kereta kita dalam keadaan yang lama pakai, mendapan akan berlaku. Bila mendapan akan berlaku, bila kita nak selalu jalan, mendapan tu akan bercampur dengan habuk-habuk, dengan minyak sekali. Kat situlah yang akan menyebabkan gearbox kita akan memberi kesan yang negatif ataupun akan merosakkan sedikit komponen-komponen dalam gearbox. Jadi kalau saya punya recommend ataupun saya punya nasihat, kalau gearbox kereta kita dah sampai, belum sampai lagi 20,000 km, tapi dah sampai setahun, tukar. Maksudnya jangan ikut 20,000. Maksudnya sampai setahun tukarlah minyak gearbox. Ataupun orang kata itulah nasihat yang terbaik yang saya boleh sharekan kepada anda. Walaupun kereta tak sampai lagi mileage 20,000 untuk diganti minyak auto, tapi kereta dah sampai setahun, tukar. Jangan biarkan. Sebab kita tahu sekarang PKP kebanyakan kereta kita tak bergerak. Tapi jangan ingat minyak gearbox kita boleh lajakkan lagi tempoh sebab dia akan memberi kesan kepada kita punya dalaman gearbox. Sama juga macam minyak enjin. Minyak enjin contohlah minyak semi sintetik 8,000 km. Kita boleh pakai dalam tempoh 5 bulan. Tapi kalau katakan kereta kita belum sampai lagi 8,000 tapi dah lebih 6 bulan, 5 bulan, tukar. Jangan biarkan nak tunggu sampai 8,000 km. Jangan biarkan benda tu. Jangan praktikkan, jangan amalkan. Sebab minyak yang anda diguna pakai ada jangka hayat, tempoh ataupun kandungan-kandungan dia punya additif tu ada jangka hayat dia. Jadi jangan biarkan tunggu sampai 8,000 km. 5 bulan tukarlah minyak enjin kita tu ataupun minyak gearbox kita tu, paling tidak pun setahun sekali tukarlah. Itu nasihat saya lah. Sebab biarlah kita keluarkan modal sikit daripada kita menanggung kerosakan yang akan berlaku pada gearbox ataupun pada bahagian enjin kita. Okey, kalau kereta yang ada S-mode tu dia lembutkan shifting gear gearbox kita ke atau sekadar elektronik. Saya selalu sangat pakai kereta bawa beban muatan lebih, drive bandar. Ada efek tak long ni. Okey, untuk S-mode ni lebih kurang pada sport mode. Maksudnya gearbox kita, pertukaran gearbox kita lebih, orang kata S-mode ni lebih kepada sporty sikit, nak agresif sikit. Sebab tu ada tulis S. Jadi kalau katakan kita nak dapat pemanduan macam agresif sikit, kita boleh gunakan S mode, maksudnya sport mode. Kalau yang biasa dia kita pakai yang normal mode, okey, itu tak ada masalah apa. Tapi kalau nak sedap sikit, nak dapat pertukaran gear ataupun kita nak mendaki ataupun kita nak jenis yang agresif dalam pemanduan kat highway, kita boleh menggunakan S mode. Tapi S mode ni dia akan sedikit mengganggu pada consumption petrol kita. S mode dia akan kuatkan sikit penggunaan petrol kita. Okey, gearbox di City nak tukar setiap kali. Okey, kalau untuk DCT ni, kalau orang kata DCT punya minyak gearbox ni, berapa lama nak perlu tukar? Okey, kalau biasanya DCT ni boleh digunakan, kalau tidak, kalau bagi saya lah untuk yang kereta-kereta baru ni kan. Kalau ikutkan masih ada warranty, continue dengan warranty anda di pusat servis. Selepas habis warranty, contoh kereta anda dah lebih daripada 100,000 ataupun dah habis warranty daripada pengeluar, anda boleh ambil guide ni paling lama pun 30,000. DCT boleh guna maksimum pun 30,000 km. Itulah. Tapi kalau kereta kita dah berusia lebih kurang dalam 5 tahun, jangan tunggu sampai 30,000. Setahun sekali ataupun 20,000. Kita amalkanlah 20,000 km untuk gearbox DCT ke, CVT ke, auto ke. Kalau manual, dia boleh lajak sampai 30 ke 40,000. Tapi DCT ni tak boleh. Sebab DCT ni kombinasi dengan menggunakan weight clutch. Dia kombinasi gearbox manual. Sebab gearbox yang ada weight clutch ni, sebab minyak atau clutch dia akan menghasilkan sedikit habuk. Yang kat sinilah yang kita perlu jaga sikit. Janganlah biar sampai 40,000. Paling tidak pun 30,000, tukarlah. Tapi yang paling bagus, setahun sekali ataupun 20,000 km. Selepas habis warranty. Maksudnya selepas 100,000, itulah sebaik-baiknya.
Okey. Di Sabah, di mana cawangan kamu, bos? Okey, di Sabah anda ada, kami ada dekat belah Sandakan, kami ada dekat belah Tawau dan kami ada juga di belah Kota Kinabalu. Kalau nak keterangan lanjut atau contact number untuk workshop-workshop yang ada kemahiran dalam bidang gearbox dekat Sabah, lepas ni boleh PM saya, nanti saya akan bagi detail kat mana workshop-workshop yang ada. Kat Telupit pun ada juga. Dekat Sabah, kalau seingat saya lah, minta maaf kalau saya lupa, yang mana yang saya ingat, belah Kota Kinabalu ada, belah Sandakan ada, belah Tawau ada, dekat belah Telupit pun ada juga. Jadi workshop-workshop yang ada kemahiran dalam gearbox dekat Sabah, kami dah bina rangkaian-rangkaian gearbox. Yang workshop-workshop yang ada kepakaran dalam gearbox, kat situlah anda boleh dapat himan nasihat ataupun anda boleh pergi ke workshop-workshop tu untuk dapat servis ataupun nak repair gearbox, boleh kat situ, boleh. Belah Sabah boleh. Okey, dan kepada siapa yang pengusaha-pengusaha workshop yang ada berminat untuk mempelajari ilmu membaiki gearbox, kat sini saya buka peluang kepada anda untuk bersama dengan tim pakar gearbox dan tim JV Autoloop untuk belajar macam mana nak mendalami, orang kata nak buka gearbox, nak repair gearbox, nak overhaul gearbox, nak troubleshoot gearbox. Kat sinilah kami sediakan platform kepada anda di luar sana, terutama kepada pengusaha-pengusaha workshop atau owner-owner workshop nak belajar gearbox. Jom dengan saya, kita boleh dapatkan manfaatkan kepada ilmu ni untuk memudahkan para pengguna kenderaan di Malaysia ni. Kalau ada masalah gearbox, ada tempat untuk rujukan. Okey, Abang Yas panjang. Kan best kalau CVT gearbox boleh upgrade. Memang best. Kalau CVT gearbox boleh upgrade, memang best. Tapi kalau kat overseas, memang ada gearbox-gearbox yang di-upgrade. Yang gearbox CVT di-upgrade. Contoh, material yang diguna pakai untuk CVT belt. Lepas tu, ratio yang diguna pakai pun dia ada convert sikit. Tapi adalah sistem-sistem yang dia boleh upgradekan CVT transmission. Tapi teknologi tu masih belum masuk lagi kat Malaysia. Tapi insyaAllah kalau ada satu masa, kita boleh upgradekan gearbox CVT kita. Okey, di Kuching, Sarawak, di mana ada wakil repair gearbox. Okey, nanti Abang Ali boleh PM saya, nanti saya akan bagi contact number yang mana workshop anda boleh, Abang boleh refer dekat belah-belah Kuching. Okey, Abang Kai Barber, ni tukang pemotong rambut ni. Proton Wira 1.5, gear 1, lompat gear 3, apa masalahnya ya dan berapa kos baik pulih? Okey. Kalau model Wira 1.5 auto, gear 1 dia tak masuk gear 2, dia terus lompat gear 3. Selalunya masalah berpunca pada bahagian brake band dalam gearbox tu. Kemungkinan brake band tu dia punya clutch dah haus ataupun servo kick down tu dah ada kebocoran. Jadi kalau boleh cek dekat workshop dulu, tengok keadaan minyak macam mana, adakah minyak dah bertukar warna hitam. Kalau dah bertukar warna hitam, maksudnya dia punya clutch pada bahagian bahagian brake band dia mungkin dah haus. Ataupun kalau minyak cantik lagi, filter pun cantik lagi, cuba cek bahagian kick down servo. Mungkin bahagian kick down servo dia punya seal atau o-ring tu dah koyak ataupun dah bocor. Kalau katakan koyak bocor, just tukar dia punya o-ring, insyaAllah benda tu tak perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk dibaiki, abang. Minyak hitam baru ada expired tak? Minyak hitam baru ada expired tak? Sebenarnya minyak hitam kalau selagi tak digunakan, tak ada expired. Kalau expired pun mungkin makan masa 5 tahun. Tapi kalau dah diguna pakai, dia ada expired. Walaupun kita baru pakai minyak hitam atau minyak enjin baru tukar, dia ada expired date dia. Selagi minyak enjin tidak diguna pakai, selagi minyak auto tak diguna pakai, dia expired date 5 tahun, lebih 5 tahun. Tapi kalau dah dipakai sekali, dia ada expired date. Sebab tu saya cakap kalau minyak hitam, minyak gearbox, kalau katakan dah pakai sekali, jangan biarkan sampai tunggu mileage. Pastikan kita kejar antara mileage ataupun pada bulan. Kalau minyak semi, minyak enjin semi lebih kurang dalam 5 bulan, minyak fully sintetik 6 bulan, minyak auto sebaik-baiknya 20,000 km ataupun lebih kurang dalam setahun, tukarlah. Bayan Garas, Sadiq Sabarudin. Salam tuan, kalau beli Vios NCP 42 auto tak ada masalah. Kalau pakai treatment boleh tak tuan? Boleh, tak ada masalah. Kat sinilah saya nak beritahu kepada anda. Kalau kepada anda kereta-kereta yang dah lebih daripada 100,000 km ataupun dah lebih daripada 5 tahun ataupun dah lebih daripada 3 tahun, anda boleh menggunakan transmission treatment untuk penjagaan dalaman gearbox. Sekejap Okey. Anda boleh gunakan transmission treatment untuk penjagaan. Dia bukan sebagai rawatan, dia juga sebagai memanjangkan usia dalaman gearbox kita ataupun komponen-komponen yang ada pada bahagian dalam gearbox kita. Jadi kepada anda, saya mensyurkan kalau anda kereta-kereta anda yang dah lebih 100,000 km ataupun dah habis warranty, anda boleh gunakan transmission treatment untuk sebagai protection pada bahagian dalam gearbox anda. Ya, saya beritahu transmission treatment JV Autoloop boleh digunakan untuk semua jenis transmisi,
Tak kisahlah dia manual, auto, CVT dan DSG, DCT boleh digunakan, boleh menggunakan minyak transmisi ataupun transmission treatment JV Autoloop. Memang produk ni memang dapat approval, memang tak ada masalah untuk semua model-model transmisi. Okey. Jadi jangan tunggu gearbox kita rosak baru nak cari treatment. Tak. Ini untuk preventive, boleh pakai CVT transmission treatment ni. Dia punya transmission treatment boleh pakai. Untuk setiap kali servis, gunalah sebetul. Kalau gearbox kita ada masalah, pertukaran gear terasa lembab, rasa menyentap, perlu gunakan 2 botol. Getah seal tu bos, pinjam buat tangkal macam sama dengan saya, getah seal. Bang, ini getah sini saya rasa dah berapa lama ni masih duduk kat ni. Ini adalah getah yang dalam gearbox. Saya buat uji kaji, saya letakkan kat tangan. Saya nak tengok macam mana dia punya lasting, anjalan dia. Masihkah dalam keadaan yang masih awal sampai sekarang. Jadi kat sini getah ni saya letakkan kat tangan saya ni getah gearbox ni. Jadi setakat ni getah ni masih lagi anjalan yang sama daripada awal saya pakai. Saya rasa nak pakai ni dekat setahun ada kot. Masa sebelum PKP saya dah pakai getah ni, hampir setahun lebih lah getah ni. Jadi kat sinilah saya nak, orang kata kita pegang getah ni, kita letak getah ni kat sinilah orang kata nak tengok macam mana kita gunakan getah ni pada bahagian tangan kita, ada tak anjalan dia terganggu ataupun dia keras ke apa semua. Memang getah ni kalau tak nak, memang saya tak nafikan, getah ni masih kat tangan saya dah setahun lebih ni. Getah ni, ini getah gearbox ni. Gearbox auto. Ni getah tangkal namanya. Okey, minyak gearbox ni, okey, transmission treatment ni harga dia masih dekat pasaran, masih lagi harga RM90. Anda boleh dapatkan dekat mana-mana wakil pengedar kami. Satu Malaysia ada, kalau ada nak dapatkan dalam platform online pun ada juga. Anda boleh cari kat dalam Lazada ke Shopee ke untuk dapatkan produk JV Autoloop ni. Senang dapat sekarang ni. Dekat workshop-workshop pun kebanyakan dah ada menjual produk JV Autoloop. Dan kebanyakan dekat platform online pun dah ada boleh dapatkan produk JV Autoloop ni. Sekarang dah mudah dah. Anda kalau nak mudah, cari dalam online pun dah ada. Ataupun anda pergi workshop-workshop mana pun, kebanyakan produk ni dah ada dekat workshop-workshop. InsyaAllah. Okey, untuk harganya RM90 untuk Semenanjung dan harga untuk Sabah Sarawak RM100. Saya ulang balik Untuk Semenanjung harga dia RM90. Sabah Sarawak harga dia RM100 sebab melibatkan pada pos dengan kos yang kita kena tanggung untuk belah Sabah Sarawak. Jadi Sabah Sarawak harga dia RM100. Boleh dapatkan dekat wakil pengedar kami. Dekat Sabah Sarawak pun ada wakil pengedar JV Autoloop ni. InsyaAllah anda boleh dapatkan. Okey, Abang Muhammad Lokman. Jangan tuan, kalau guna JV lagi laju, takut terbang kereta pula tu. Ya betul, boleh terbang kalau gunakan minyak JV Autoloop. Abang Lokman kita. Okey, terima kasih banyak-banyak siapa yang tengah live ni. Jadi anda kat sinilah sedikit saya ulang balik apa yang saya nak sampaikan hari ni ataupun apa yang saya nak kongsikan kepada anda hari ni adalah sebuah gearbox DCT Proton S50 yang kami rombak balik, kami repair balik disebabkan masalah air telah masuk pada bahagian sistem gearbox dia sebab customer telah harung kawasan yang banjir ataupun air dah naik, dia harungkan kereta ni, jadi kereta dia berhenti tengah-tengah banjir tu dan air masuk dalam sistem. Lepas tu ditolak ramai-ramai, lepas tu tengok gearbox tak boleh berfungsi. Bila cek, masalahnya air dah masuk pada sistem. Sebab inilah saya kena jaga, beritahu ke anda semua, kalau kena ke anda, minta tolong jangan redah banjir ataupun jangan redah kawasan-kawasan yang telah dinaiki air. Kalau boleh patah balik. Kalau anda terpaksa juga redah, jangan bawa dalam keadaan yang laju. Slow je, pelan-pelan je redah supaya untuk mengelakkan air masuk pada bahagian dalam gearbox. Sebab bila kita redah dia banjir tu, air akan naik pada bahagian atas gearbox. Memang betul bawah-bawah gearbox tu semua ada seal, tapi bila kita laju, air boleh masuk pada bahagian atas. Dari atas air akan masuk dalam gearbox. Sebab dalam sistem gearbox ada nama dia revolve. Sebab revolve ni adalah untuk bagi nafas kepada gearbox supaya gearbox tak compact pada bahagian dalam gearbox bila dia bergerak. Tapi bila masuk air, kat situlah ada peluang air untuk masuk pada bahagian revolve tu. Jadi kepada anda di luar sana, jaga-jaga kalau anda kat bahagian banjir atau air dah naik, jangan redah dalam keadaan laju. Slow je. Kalau boleh sebaik-baiknya patah balik lah. Kalau katakan terpaksa nak redah dalam keadaan slow je. Lalu slow je. Jangan speeding. Sebab risau air boleh naik
atau masuk ke dalam gearbox anda. Kat sinilah perkongsian daripada saya, platform pakargearbox.com dan platform JV Autoloop. Kat sini saya pamerkan kepada anda sebuah gearbox DCT keluaran terbaru kereta tempatan disebabkan masalah pada kesilapan pada pengguna. Bukan masalah pada pengeluar, tapi kesilapan pada diri kita sendiri sebab kita tak dapat info yang tepat ataupun kita kurang pengetahuan berkenaan dengan macam mana nak menyelenggara sebuah gearbox DCT. Kat sinilah kepada anda semua untuk kita dapatkan share kepada semua supaya kita sebagai pemandu ataupun kita sebagai empunya kereta lebih arif bagaimana nak menyelenggara kereta kita supaya kereta kita boleh berpanjangkan usia, boleh kata panjang usia. Tak adalah orang kata kita pakai je dalam tempoh setahun 2 tahun dah ada masalah. Jadi kat sinilah kita lebih pada berkongsi pengalaman kita kepada anda semua luar sana. Okey, itu sajalah untuk malam ni. Saya live bersama platform pakargearbox.com dan minta tolong share button ataupun kongsikan kepada rakan-rakan semua untuk jadikan kita sebagai reference anda bagaimana anda nak menjaga bagaimana menjaga anda punya transmisi ataupun nak menjaga kenderaan anda. Inilah platform kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye, layan.